Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita Pagi Sabah, edisi Ahad 10 Oktober 2021. Sebanyak 6 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Sabah bagi membantu golongan muda yang hilang sumber pendapatan susulan penularan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi itu antara inisiatif kerajaan negeri dalam belanjawan tahun ini untuk menangani cabaran akibat pandemik. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji berkata, pandemik bukan sahaja menyebabkan kesukaran dalam ekonomi, tetapi juga masalah sosial, kesihatan dan pelbagai masalah lain terutama yang mempengaruhi pembangunan belia dan modal insan. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperuntukkan 22.96 juta ringgit dalam belanjawan tahun ini bagi melaksanakan kursus dan latihan kemahiran teknologi, teknikal serta perdagangan dalam usaha mengukuhkan pembangunan modal insan selain menghasilkan generasi yang kompeten dan berdaya tahan. Selain itu, kerajaan negeri memperuntukkan 55 juta ringgit untuk beasiswa kepada pelajar yang melanjutkan pelajaran dalam kursus berkaitan kemahiran dan pendidikan teknikal dan latihan vokasional sehingga peringkat lebih tinggi. Sementara itu, Datuk Haji Ji berkata, kerajaan negeri amat mengalu-alukan kerjasama dengan MyProdigy Malaysia melalui persidangan maya Bridging the Skill Gap yang dianjurkan MyProdigy baru-baru ini. Persidangan tersebut memberi perkongsian mengenai kepentingan kecerdasan emosi, memupuk kreativiti, pemikiran kritis dan kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan kebolehkerjaan khususnya kepada golongan belia di Sabah. Beralih kepada perkembangan COVID-19, Sabah merekodkan 950 pesakit sembuh semalam mengatasi kes positif baharu sebanyak 761 kes. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, ia menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh di Sabah kini 191,122 orang, manakala 2,491 pesakit sedang menerima rawatan dengan 123 pesakit memerlukan penjagaan kritikal. 11 kematian turut dilaporkan semalam di 10 daerah. Bagaimanapun bilangan kes kematian itu tidak berlaku dalam tempoh 24 jam, sebaliknya ada kes yang dilaporkan lewat daripada tarikh sebenar. Sementara itu, seramai 1,933,743 penduduk Sabah telah menerima vaksin COVID-19 setakat Jumaat lalu. Daripada jumlah itu, 1,895,734 penduduk dewasa dan 38,009 penduduk remaja. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi. Penubuhan Home Monitoring Call Center HMCC dapat membantu Kementerian Kesihatan memantau pesakit positif COVID-19 yang menjalani kuarantin di rumah. HMCC yang diselaras kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri itu memantau sehingga 2,000 pesakit sehari. Ketika ditemui RTM, penyelaras HMCC Dr. S. Izzuddin Rabbani Muhammad Zali berkata, selain memantau gejala pesakit secara fizikal, HMCC turut memberi sokongan kepada pesakit supaya tabah melawan jangkitan virus berkenaan. Jika mereka menunjukkan gejala yang mempunyai keadaan yang merisaukan atau kita katakan warning sign, kita akan mengarahkan mereka untuk pergi ke COVID Assessment Center, CAC, ataupun ke hospital terdekat. Setakat ini, HMCC telah menghubungi 15,333 pesakit dari pelbagai daerah, antaranya Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Kota Belud, Kota Merudu, Tuaran dan Tawau. Petugas HMCC turut melibatkan kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sukarelawan Persatuan Bulan Sabit Merah. Seramai 130 keluarga dalam daerah kecil Tamparuli yang terkesan akibat pandemik COVID-19 termasuk warga mas dan ibu tunggal menerima sumbangan bakul makanan menerusi program Sentuhan Kasih kerjasama Kelab Kebajikan Raisol dan Mita Tabang Komuniti. Kesemua penerima dari 7 kampung antaranya Kampung Telibung, Kauluan Ulu, Dang Sangai dan Kampung Magana. Turut diserahkan sebuah bot kepada penduduk kampung Kauluan dan sebuah mesin pam air kepada penduduk kampung Nohirot untuk kegunaan semasa dan selepas banjir. Kesemua sumbangan berkenaan disampaikan pengurusi Mita Tabang Komuniti, Dr. Bonaventure Boniface. Kami
telah pun mendapatkan sumbangan daripada persatuan-persatuan tertentu untuk kami turun membantu. Saya menyuruh pada semua NGO ataupun persatuan untuk bersama-sama kami membantu masyarakat yang memerlukan. Program ini turut disertai setiausaha politik kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Julius Lintar, mewakili Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim. Mudah-mudahan pada akan datang lebih banyak lagi NGO yang turut serta dalam aktiviti amal begini. Sesungguhnya NGO begini banyak membantu usaha-usaha kerajaan untuk menjaga masyarakat sesuai dengan komuniti ataupun slogan keluarga Malaysia. Amat berbesar hati kerana sumbangan yang diberikan bukan hanya bakul makanan, tapi keprihatinan itu dibawa kepada sumbangan satu bot untuk kegunaan bila waktu banjir. Kawasan kampung ini hampir keseluruhan ditinggalami oleh air bila air sungai melimpah. Sangat bersyukur kerana ada pihak daripada NGO yang sudi turun padang dan membantu dalam pemberian bakul makanan. Ini satu usaha yang bagus dan dapat meringankan penduduk kampung. Seramai 270,000 penduduk luar bandar dan pedalaman negeri ini dijangka mendapat manfaat menerusi perkhidmatan cawangan Bank Bergerak CBB. Ia hasil kerjasama Perbendaharaan Malaysia Sabah bersama Bank Negara Malaysia dan Bank Simpanan Nasional BSN. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafiz Musa, CBB BSN ini akan ditempatkan di 6 daerah terpilih iaitu Paitan, Pitas, Sok, Nabawan, Tunku dan Kalabakan. Ini memang adalah perancangan dalam bajet 2021 untuk memudahkan akses dan saluran bantuan itu kepada golongan yang tinggal jauh di luar bandar. Dan alhamdulillah di negeri Sabah ianya akan bermula pada minggu depan. Beliau ditemui media selepas melancarkan cawangan Bank Bergerak dalam program Komuniti Bergerak, anjuran Perbendaharaan Malaysia Sabah di Sepitang. Tambahnya, perkhidmatan CBB ini turut dilaksana di Semenanjung dan Sarawak dengan peruntukan 18 juta ringgit. Cawangan Bank Bergerak ini merangkumi 3 unit kenderaan yang diubah suai bagi menempatkan 1 unit mesin teller automatik, ATM dan 2 kaunter pelanggan bagi terminal pos, ejen bank EB. Sementara itu, masyarakat menghargai inisiatif kerajaan ini yang sentiasa prihatin dengan keperluan rakyat. Apabila ada kerajaan menyediakan bank BSN bergerak, ini sangat memudahkan bagi rakyatlah yang dapat bantuan daripada BSN. Kan kerajaan terlalu jauh dan jalan tidak baik. Baiklah memperbudahkan pada untuk rakyat mengeluarkan bantuan inilah. Dengan kemudahan cawangan Bank Bergerak ni kan akan lebih memudahkan pengguna masyarakat. Dalam program ini, Yamani Hafiz yang juga ahli Parlimen Sepitang turut mengagihkan 310 bakul prihatin kepada golongan terjejas akibat pandemik COVID-19 dan menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 49 pelajar bagi Dun Sindumin dan Lumadan yang bakal melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi. Program Family on Alert FOA, platform menanamkan jati diri dan memperkasa peranan serta kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Menerusi program secara bersepadu itu, Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Daerah JKPD dan keluarga akan membimbing, mengawasi dan menyelia penagih atau bekas penagih sepanjang tempoh menjalani perintah pengawasan dalam komuniti. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Jonathan Yassin, program tersebut secara langsung memberi kefahaman kesan dadah kepada kesihatan diri, kestabilan sosioekonomi, kemakmuran serta kesejahteraan hidup dari sudut emosi dan psikologi. Supaya program-program seperti ini akan dapat terus berlangsung dan hubungan itu akan sentiasa wujud di mana kita dapat sentiasa memantau perkembangan dari masa ke semasa. Supaya mereka juga pun tidak rasa seperti terus dibiarkan, ditinggalkan tanpa hala tuju. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program penutupan FOA di Ranau. Dalam majlis ini, seramai 20 golongan asnaf bimbingan JKPD Ranau menerima bantuan bakul makanan, sumbangan bahagian zakat dan fitrah negeri Sabah. Terdahulu, Datuk Jonathan mendengar taklimat JKPD peringkat daerah Ranau berhubung permasalahan dadah di daerah tersebut. Taklimat disampaikan pengarah AADK Sabah, Abdul Hamidi Ibrahim, Ketua Balai Polis Daerah Ranau DSP Simeon Lomudin dan pengerusi JKPD Ranau Samdin Rijin.
Susulan banjir yang melanda Sugut Pinampang pada 15 September lepas, kejadian diibaratkan sebagai tragedi ribut gereg kedua di sawah itu terus mendapat perhatian pelbagai pihak, tidak terkecuali Pemuda UMNO Malaysia. Semalam, Pemuda UMNO Malaysia dengan kerjasama UMNO Pinampang melaksana misi pembersihan pasca banjir dan penyerahan sumbangan menerusi program khidmat bencana Pemuda UMNO di Kampung Kaanapan, Pinampang. Bercakap kepada RTM, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki memberi jaminan akan membawa pelbagai isu yang dihadapi penduduk terjejas kepada pucuk pimpinan Kerajaan Persekutuan. Antara masalah dihadapi termasuklah bekalan elektrik dan air bersih serta kesukaran jaringan pengangkutan akibat jalan raya terputus. Untuk jangka masa yang lebih panjang, saya kira apa yang rakyat di sini perlukan ialah perkara-perkara yang melibatkan keperluan asas mereka. Dan kita mengharapkan supaya mungkin kerajaan pusat boleh membantu dalam menyediakan dana kecemasan ini sebab keadaannya amat teruk. Senada memberi komitmen sama, UMNO Penampang yang diketuai Datuk Muhammad Asnol Ayub turut memberi jaminan permasalahan dihadapi penduduk dalam musibah ini segera diatasi. Perdana Menteri pun ada membuat lawatan sehari selepas bencana dan beliau juga ada menjanjikan bahawa Pinampang ini diberikan keutamaan dari segi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. UMNO sendiri akan mengejar, kita akan cuba mengutarakan apa-apa pun masalah yang dihadapi oleh kampung. Mengimbas tragedi ngeri itu, penduduk yang ditemui berharap penderitaan yang ditanggung hampir 3 minggu ini akan segera berakhir. Kesan di rakyat di sini bila banjir, bekalan elektrik, ECB pun tiada. Jalan raya sini pergi naik atas pun sudah sudah jalanan. Jadi rakyat sini minta tolong kerajaan supaya ada jalanan sementara. Kami ini kekurangan juga ini air bersih. Saya nampak pokok di atas tu bergegar. Jadi saya punya budak memang ada di luar semua. Saya panggil, dia sempat lari turun sini bawah, baru sampai itu tanah. Tu terbang dinding semua pi bawah, lain itu kubur masuk dalam rumah. Kejadian 15 September lepas mengakibatkan beberapa rumah mengalami kerosakan dan menjejaskan lebih 280 penduduk. Sekian berita pagi Sabah. Terus patuhi SOP, putuskan rantaian COVID-19. Kita keluarga Malaysia. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat. Ku di sini mendeklamasikan seluruh hidupku, segenap dimensi yang membutakan mataku. Aku tersasar jauh dari enigma cintamu. Moga kau mengerti apa tersirat di hatiku. Egonya dirimu menguasai seluruh ruang angkasa. Aku berlayar jauh tanpa kibaran layarnya. Di sini ku berpijak teguh di bumi yang nyata. Mana perginya sinopsis cerita kita yang hilang.